Okey, seterusnya kita masuk kepada keseimbangan daya. Okey. Okey. Apa itu keseimbangan daya? Okey, keseimbangan daya, okey, kita katakan, okey, objek berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Okey, jadi keseimbangan daya adalah apabila daya paduan adalah sifar. Okey, maksudnya Fy sifar, Fx juga adalah sifar. Jadi ini kita panggil keseimbangan daya. Okey. Jadi objek itu berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak menghasilkan daya paduan sifar. Okey, ini contoh. Okey, contohnya pasu ini dalam keadaan pegun di atas meja. Jadi bila keadaan pegun maksudnya pasu ini berada dalam keseimbangan daya di mana berat, okey, daya berat dengan daya normal adalah sama dan juga daya X juga adalah sama menyebabkan dia tak bergerak. Jadi daya paduan adalah sifar. Okey. Dalam contoh ini, okey, katakan ada lampu digantung, okey, daripada dua tali, okey, satu tali ke atas, satu tali ke tepi. Okey. Kita katakan, okey, kita kata lampu ini berada dalam keseimbangan daya. Kenapa dalam keseimbangan daya? Lampu ini tak bergerak. Okey, bila lampu tak bergerak, kita katakan lampu ini berada dalam keseimbangan daya. Okey, jadi kalau kita leraikan kepada daya-daya, okey, bila kita lukis kepada jasad bebas, okey, kita tahu bahawa ada 3 jenis daya yang bertindak ke atas lampu ini. Walaupun lampu ini tak bergerak, tapi ada daya yang bertindak. Okey, macam kita lukis, kita boleh guna segitiga daya. Okey, apabila lampu ini digantung, okey, kita guna tali untuk menggantung. Okey, ada 2 tali. Okey, jadi pada tali ini akan ada ketegangan tali. Okey, daya ketegangan tali. Okey, akan daya ketegangan tali dan objek mestilah mempunyai berat. Jadi dia ada berat. Okey, jadi ketegangan tali yang pertama kita noted sebagai T dan ketegangan tali yang kedua kita noted sebagai P. Okey, jadi kita boleh wakili daya-daya ini dengan segitiga daya. Okey, segitiga daya mestilah kita lukis daripada head to toe. Katakan kamu nak pilih yang mana dulu. Kita kisah yang mana-mana. Okey. Katakan saya pilih W dahulu, W ke bawah, saya lukis ini W, kemudian ini daripada pangkal, ini ke hujung, jadi mesti bermula daripada hujung sini pula. Okey, dia mesti hujung bergerak ke sana. Okey, mana kita nak ambil T boleh, kita nak ambil P pun boleh. Kalau kamu ambil T, dia akan jadi ke sana, T. Okey, T. Dan P sambung hujung sini ke sini. Okey, dia mesti berkitaran, dia tak boleh bertembung. Okey, hujung anak panah ini tak boleh bertembung. Okey, nak lukis cara lain boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, ini W. Kita pilih P dahulu, jadi P ke sana. Okey, dan kita ambil T ke sana. Juga ini adalah segitiga daya. Okey, segitiga daya dia mesti ni berturutan. Okey, berturutan macam ni. Tak boleh bertembung. Okey, kalau hujung anak panah ini bertembung dikira salah, dia mesti berkitaran. Okey, jadi ini kita panggil keseimbangan daya. Jadi kalau kamu ada sudut, boleh lukislah sudut ini berapa, boleh nyatakan berapa sudut di sini, berapa sudut di sini, dan sini kita tahu 90. Okey, kita boleh nyatakan sudut terus di sini berapa. Okey. Okey, ini contohnya. Okey, saya terangkan tadi. Okey, mana-mana kamu boleh pilih. Okey, kalau pilih ini, inilah. Okey. Okey, segitiga daya dilukis untuk menunjukkan keseimbangan daya yang bertindak. Okey, magnitude ketiga daya diwakili oleh panjang sisi bagi sebuah segitiga. Jadi panjang ini akan menentukan berapa. Kita mesti lukis segitiga ni mengikut lukisan berskala. Jadi kalau 4 Newton, katakan kamu nak lukis dengan 4 cm, jadi kalau 3 Newton mesti 3 cm, kalau 5 Newton mesti 5 cm. Okey, itu maksudnya magnitude diwakili oleh panjang sisi. Okey, dan dilukis secara berturutan
arah daya tersebut. Okey. Okay, kita lihat contoh. Okey, contoh sebuah lampu digantung dengan 2 utas tali. Okey, ketegangan tali adalah 8 Newton dan condong pada sudut 60 darjah. Okey, ini condong pada sudut 60 darjah. Hitung magnitude ketegangan tali dan juga berat lampu. Jadi yang pertama kita mesti lukis segitiga daya. Jadi ini W, okey, ini P dan ini adalah T. Jadi sudut di sini adalah 60. Jadi bila ini 60, ini 10, ini 90, ini adalah 30. Okey, ini 90, ini 60, ini 30. Jadi sebelah sini adalah T. Jadi ini adalah keseimbangan segitiga keseimbangan. Okey, dia kata hitung ketegangan tali P. Okey, dia suruh kamu cari nilai tali P berapa. Okey. Okey. Jadi yang pertama, okey, bila ada ketegangan tali, okey, ketegangan tali, okey, kita lukis semula. Okey, ini kita lukis jasad bebas. Okey, jasad bebas, P ke sana, ini P, ini W dan ini adalah T. Jadi T kita mesti leraikan kepada TY dan juga TX. Okey, ini kaedah yang kedua. Okey, kita kalau kamu nak cari P, okey, yang pertama tadi kamu boleh juga guna segitiga daya. Okey, lukisan berskala. Okey, ini lukis berskala. Berapa ni? Ini tak tahu berapa. Jadi P pun tak tahu berapa. T juga tak tahu. T ada 8 Newton. Jadi nak lukis berskala tak boleh sebab W dengan P tak tahu kan, jadi tak boleh. Jadi kita guna leraian daya. Okey, jadi T, okey, jadi ini 60, jadi di sini 60. Jadi ini adalah sebelah, jadi di sebelah kita guna cos. Okey, sin TY kita guna sin. Okey, ini 60 di sini, jadi ini sebelah, bila sebelah guna cos. Okey, jadi TX adalah 8 cos 60, TY 8 sin 60. Okey, untuk daya mengufuk ataupun pada komponen X, okey, disebabkan dia tak bergerak, okey, dia tak bergerak di dalam keseimbangan daya, jadi Fx sama dengan kosong. Jadi bila Fx sama dengan kosong, daya sebelah kiri sama dengan daya di sebelah kanan. Oleh itu P sama dengan Tx. Jadi gantikan sahaja. Okey, gantikan, kita dapat 4 Newton. Okey, untuk paksi komponen Y, okey, untuk komponen Y ataupun paksi menegak, okey, dia juga dalam keseimbangan daya. Jadi bila keseimbangan daya, Fy adalah kosong. Jadi bila Fy sama kosong, okey, daya-daya di atas sama dengan daya-daya yang di bawah. Okey, jadi T, oleh itu W sama dengan Ty. Jadi kita ganti, kita dapat 6.93 Newton. Ini kaedah leraian daya. Jadi untuk keseimbangan daya ni ada banyak cara sebenarnya. Kamu nak guna segitiga berskala boleh, leraian daya boleh, dan ada lagi satu nak guna formula matematik trigonometri pun boleh. Nanti saya akan ajar lepas ni. Okey, yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, berat 50. Okey, keadaan pegun di atas satah condong. Okey, lukiskan gambar rajah jasad bebas menunjukkan berat kotak. Okey, jadi bila jasad bebas, okey, kita lukis di sini. Okey, W ke bawah. Okey, dan kita ada arc, okey, normal ke atas dan daya geseran. Okey, daya geseran. Jadi bila daya geseran, kita tahu bahawa kotak ini akan jatuh ke sebelah sini, jadi daya geseran bertindak ke sana. Jadi ini adalah F arc. Jadi ini adalah segitiga gambar rajah jasad bebas. Okey, yang kedua, menggunakan segitiga daya. Okey, segitiga daya berskala, disuruh kamu cari arc dan F arc, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia minta kamu menggunakan leraian berat kotak. Okey, cari nilai arc dan daya geseran. Jadi kita akan cari F arc dengan F arc. Okey, daya normal dan daya geseran dengan menggunakan yang pertama segitiga daya berskala, dan yang kedua kita akan guna kaedah leraian daya. Okey, ini saya dah tunjukkan. Okey, untuk soalan B, okey, untuk soalan B yang pertama kita guna segitiga berskala. Jadi kita ambil skala 1 cm bersamaan dengan 10 Newton.
Okey, kita ambil skala 1 cm 10 Newton. Jadi kita guna skala 1 cm 10 Newton. Jadi 50 Newton, kita ambil 5 cm. Jadi yang pertama, lukis A ke B, okey, ataupun W, panjangnya 5 cm. Okey, kemudian okey, kita tahu, okey, sekejap. Okey, kalau kita lukis dalam bentuk segitiga daya, okey, sebelum kamu nak lukis tadi, kamu kena tahu dulu, kamu kena draft. Okey, kamu kena draft terlebih dahulu. Okey, kalau kita draft kepada segitiga, tadi saya dah terangkan, untuk lukis segitiga mestilah anak panahnya berturutan. Jadi katakan kita ambil dulu W. Okey, W ke bawah, kemudian okey, kita lukis arc ke sana. Okey, arc ke sana dan kita lukis FR ke sini. Okey, jadi okey, arc ke sana. Okey, sekarang ni sudut. Okey, sekarang kita nak lukis sudut. Okey, sudut di sini susah. Okey, ini susah. Okey, kita buat ini. Okey, ini W. Okey, ini W. Okey, kita ambil FR ke sini. Okey, FR. Okey, dan kita tahu di sini sudutnya adalah 40 darjah. Okey, jadi bila ini 40, secara automatik sini adalah 50 darjah. Okey, kemudian kita sambung. Ini panjangkan sikit. Okey. Okey, arc ke sini. Okey, arc ke sini, sudutnya, okey, sudutnya berapa? Okey, bila ini 40. Okey, ini 40, di sini 40, jadi di sini juga 40. Okey, di situ 40. Jadi arc di sini juga adalah 40. Okey, boleh. Ini lakaran. Okey, lakaran sebelum kita lukis segitiga daya berskala. Jadi kita tahu sudut di sini adalah 40, sudut di sini 40. Okey, boleh. Kita sambung. Okey, jadi di sini nak lukis FR, kita guna protractor. Okey, lukis 40 dan buat garisan FR. Ini panjang mana? Belum tahu. Kamu buat je saja. Nak lebih panjang pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi sebab kita tak tahu panjangnya berapa, jadi kita buat 40, kita buat saja garisan. Dan sama juga di sini. Okey, untuk R kita tak tahu juga panjangnya berapa. Yang kita tahu adalah sudutnya 40. Jadi kamu lukis sudut 40 dan kamu buat panjang. Okey, kamu gariskan sehingga dia bertindih dengan garisan FR. Jadi di sini. Okey, sekarang ni kita dah siap. Okey, ini 40, ini 40. Jadi untuk dapatkan nilai R dan FR, nilai R ini kamu kena ukur guna pembaris dan nilai FR juga ukur guna pembaris. Jadi kita dapat nilai R guna pembaris dan nilai FR guna pembaris. Jadi pasal kita buat, okey, bila kita dah ukur panjang BD ataupun FR, kita dapat 3.2 cm. Jadi skala kita adalah 1 cm nisbah 10 Newton. Jadi 3.2 darab dengan 10. Jadi kita dapat yang ini. Okey, untuk R juga dapat 3.8. Kita darab dengan 10 dapat 38 Newton. Okey, siap. Okey, siap untuk segitiga daya berskala. Okey, sekarang kita guna kaedah yang kedua, iaitu kaedah leraian daya. Jadi, okey, untuk W tadi, okey, W di sini. Jadi kita leraikan kepada WX. Okey, WX, ini adalah WX, ini adalah WY. Okey, jadi ini 40, di sini adalah 40. Okey, di sini juga 40. Jadi bila sudut di sini 40, di sini adalah sebelah. Okey, bila sebelah kita kena guna cos. Okey, jadi ini bertentangan. Okey, ini bertentangan di sini. Okey, bertentangan kena guna sin. Okey, tolong ingat. Jadi kotak dalam keseimbangan, jadi daya paduan adalah kosong. Okey, dalam daya paduan adalah kosong. Okey, sekarang kita selesaikan dulu daya paduan pada komponen X. Jadi bila dia daya paduan adalah kosong, kita tahu bahawa FR sama dengan WX. Jadi kita gantikan di sini. Okey, gantikan WX adalah W sin 40, gantikan dapat 32.14. Okey, untuk komponen Y, okey, sebab dia dalam keseimbangan daya adalah kosong, jadi R sama dengan WY. Okey, R sama dengan WY. Jadi gantikan WY adalah W cos 40, gantikan. Okey, dan kamu dapat 38.34
kosong. Ini juga sama. Pastikan kalkulator dalam mode degree. Okey, pastikan kalkulator dalam mode degree. Okey. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, lukis segitiga daya bagi berat poster. Okey, hitungkan nilai T. Okey, jadi poster ini digantung pada menggunakan dua tali. Okey, gantung pada satu titik menggunakan dua tali. Jadi ketegangan adalah sama sebab dia membentuk sudut yang sama. Jadi bila sudut sama, ketegangan juga sama. Cuma arah adalah berbeza. Jadi macam mana kita nak lukis? Okey, macam mana tak kisah. Okey, kita lukis W dahulu. Okey, W. Katakan kita nak ambil T dahulu. Okey, mula dari sini ke atas. Jadi ini adalah T. Jadi sudut sini 35. Jadi di sini jadi berapa? 55. Okey, kita lukis ke sana. Okey, ini T yang kedua. T. Okey, sudutnya berapa? Sudutnya berapa di sini? Apa sudut sini? Tak tahu. Okey, sudut sini berapa sudut sini? Berapa sudut di sini? Berapa sudut sini? Sudut di sini adalah ke bawah sini 55. Jadi ini adalah 55 juga kan? Okay, 55 juga. Okey, sini adalah 55 juga. Okey, di sini pun 55. Okey, kenapa 55? Ini. Bila kita sambung, okey, kita lukis direct sini ke sini. Ini 35. Di sini 35. Jadi di sini ini juga 55. Okey, ini 55. Di sini 55. Jadi di sini berapa? Di sini guna formula 180 tolak 55 tolak 55, kita dapat 70. Jadi di sini adalah 70. Okey, sini 55, di atas juga 55. Okey, dan di sini adalah 70. Okey. 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 Boleh Okey. 65. Okey, sini 70, sini 12, sini 55. Okey. Jadi untuk kira nilai T, okey, ada dua kaedah di sini. Yang pertama kita guna hukum sinus. Okey, hukum sinus. Okey, ingat lagi hukum sinus. Hukum sinus adalah kalau di sini A, ini B, ini C, ini akan jadi A, ini akan jadi di sini yang bertentangan jadi B, bertentangan akan jadi C. Okey, sudut bertentangan C besar, ini C kecil, ini sudut bertentangan A besar, ini A kecil. Okey. Jadi hukum sinus adalah A bahagi sin A, kamu dah belajar dalam matematik ni. B bahagi sin B sama dengan C bahagi sin C. Jadi kita pilihlah mana-mana. Jadi kita nak cari T, jadi kita ambil satu CT sin 55. Okey, T sin 55. Okey, sama dengan A 12 sin 70. Okey, ubah tempat, kamu dapat T sama dengan 10.46. Okey, guna formula kosinus. Apa formula kosinus? Formula kosinus adalah ini C kecil. Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2 tolak dengan 2 AB cos C. Okey, ini formula kosinus. Jadi kita ganti C dengan W kuasa 2. Okey, A T kuasa 2. Okey, kenapa kita guna W sebagai C? Sebab kita nak sebab C sahaja ada nilai sudut. Okey, jadi kita guna C di hadapan. Okey, gantikan. Okey, kamu lihat sendiri macam mana penggantian. Dan akhir sekali kamu dapat jawapan yang sama. Okey, jadi ini jawapan yang sama. Jadi sama ada kamu nak guna hukum sinus ataupun hukum kosinus, mana-mana tak ada masalah. Okey, boleh guna mana-mana. Okey, itu saja.